Allah. No signal. Tadi sudah saya cek dulu. Tak sharp. Tak sharp. Bagi dia sharp. Depan skrin dia. Lampu dia. Okey. Okey, bersyak sikit. Syak. Okey. Depan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنبي الكريم وحبيب المكين خاتم النبيين حبيبنا محمد وآله وصحبه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiz ziham. Ma'asyiral hudar, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menyelam lebih jauh sedikit dalam mengenali hakikatnya dua kalimah syahadah, iaitu tertumpu pada kalimah asyhadu, aku naik saksi. Kita nak faham di situ betul-betul apakah ertinya aku naik saksi, aku bersaksi kan, asyhadu. Itu yang kita nak ulas dalam konsep mengenal hakikat dua kalimah syahadah, ya. Makna dua kalimah syahadah seperti yang kita maklum, ya. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah yang sebenarnya disembah melainkan Allah Ta'ala, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang kita maklum. Kita faham yang ini dulu kan, itu sebagai jelasnya. Kemudian kita harus menyelam dulu kepada syarat sah mengucap dua kalimah syahadah. Ada syarat, ya. Syarat sah mengucap dua kalimah syahadah. Pertama, hendaklah tertib lafaz syahadah itu seperti yang dinyatakan, iaitu syahadah tauhid dan syahadah risalah. Kita ada dua syahadah, ya. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah dipanggil syahadah tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadah risalah. Itu nama dia, ya. Syahadah tauhid, syahadah risalah. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah melafazkan kedua-dua syahadah itu dengan berturut-turut, mualat, berturut-turut, ya. Merupakan wajib, ya. Mualat ni wajib, bukan sunat, ya. Wajib. Maknanya kalau antara dua kalimah tu diselangi dengan apa-apa kalimat perkataan yang memberi makna, ya, seperti berdehem, batuk, ya, menguap, bersin, maka kena diulang balik kalimah tu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, batuk. Tak boleh, ya. Dia kena ambil balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh sambung terus, ya. Sebab dia putus mualat. Itu syarat dia. Yang kedua, mesti berturut-turut dua kalimah, ya. Dan yang ketiga, hendaklah faham akan makna kedua-duanya, seperti yang kita sebut di awal tadilah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Itu makna dia. Kita faham makna itu secara lazim, secara umum, secara global. Itu kita sebut baik, ya. Hendaklah faham akan makna kedua-duanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah menggunakan perkataan asyhadu pada persaksian kalimah tauhid dan sunat pada kalimah risalah. Ada beza tu, kena faham, ya. Asyhadu tu, ya, kalau kita mengucap, dia kena ada asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu. Untuk kalimah tauhid sahaja. Untuk kalimah risalah sunat. Kita ulang lagi sekali, wa asyhadu sunat. Asyhadu yang pertama wajib. Wajib kena ada pertama asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua tu wa asyhadu, ini sunat. Jadi kalau kita tak sebut wa asyhadu kali kedua, sah kalimah syahadah kita. Bunyi macam ni lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu dia. Jadi yang kedua, asyhadu yang kedua tu adalah sunat. Sunat elok kita ucap lah dua-dua, sebut bila sunat dapat pahala, ya. Ya. Pasal apa kita tak mengucap pula, ya. Katalah sekiranya kalau kita terlupa, tertinggal, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sah. Sebab asyhadu yang kedua adalah sunat, mengikut Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Maliki.
Ya. Dan yang penting tu waw, waw yang kedua. Kalimah adalah wajib disebut dengan kata sendi, yakni huruf waw. Waw ataf. Dipanggil waw ataf, waw yang menyambung. Jadi kalau disebut yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, batal. Sebab tak ada waw. Waw tu kena ada. Waw tu dan. Dan tu wajib. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar, waw tu wajib. Tanpa waw putus dua kalimah tu. Tu tak antah tak. Kita faham tu ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an atau wa anna Muhammadar Rasulullah, waw tu adalah waw ataf atau waw kata sendi, maka wajib. Keenam, jangan syak pada kedua-duanya. Jangan ada syak lah ya kepada kalimat tauhid. Allah sebenar-benar Tuhan, bersifat ketuhanan dan wajib disembah, dan Nabi Muhammad juga sebagai Rasul yang wajib kita akui, yakinkan atas kerasulan baginda. Inilah kita nak ambil faham tu. Jadi di sini sebagai syarat sajalah. Kemudian kita lihat pencerahan tentang syahadah. Perkataan syahadah tu, asyhadu tu kita nak ulas di sini. Ya, penekanan kita sekarang ni tentang nak faham asyhadu tu. Inilah yang banyak umat Islam tak faham dan tidak menunaikan. Asyhadunya adalah palsu. Kita kena kuasai sebaik-baik makna asyhadu tu. Perkataan syahadah, persaksian persaksian, dia ambil perkataan asyhadu, aku bersaksi atau aku naik saksi. Terjemahan ini sudah betul maknanya, betul dah. Ya, sebab syahidun maknanya saksi. Syahidun orang yang menyaksikan. Ya, orang menyaksi kita panggil syahidun. Ya, maknanya sabda Nabi. Nabi ada sebut satu hadis kan, Nabi kata, la nikaha ila biwaliyin wa syahidai adli. Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali. La nikaha illa waliyin. Kemudian Nabi sebut wa syahidai, dan dua orang saksi adlin yang adil. Nampak ya? Di sini kita lebih faham dah. Asyhadu itu datang daripada syahadah, yakni orang yang menaik saksi kita panggil syahid. Orang yang naik saksi kita lah. Kita adalah syahid, orang yang naik saksi. Ya, itu perkara yang kita faham. Dan hanya saja umat Islam barangkali banyak yang masih kabur tentang apakah makna aku bersaksi yang terletak di depan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan kerana perkataan asyhadu berasal daripada bahasa Arab, maka kita hendaklah merujuk kepada kamus bahasa Arab. Kita tak boleh terjemah mengikut bahasa Melayu. Kita kena terjemah mengikut kaedah bahasa Arab juga. Jadi perkataan asyhadu tu berasal daripada bahasa Arab, maka hendaklah kita merujuk kepada kamus bahasa Arab. Ya, banyak kamus-kamus Arab ya yang mulas, yang memberi pengertian asyhadu itu sendiri. Apakah makna sebenar perkataan asyhadu? Baru kita nampak apakah betul kita bersaksi yang Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad itu Rasul. Ya. Kalau kita tak faham asyhadu itu, kalau hanya sekadar aku naik saksi, saksi apa? Apa yang kita saksi itu? Ya. Kalau kita tanya balik kita lah, apa yang aku saksi ni? Dah itu Nampak Allah? Allah tak nampak. Jumpa Nabi? Nabi tak jumpa. Ya. Tengok Nabi? Nabi tak tengok. Habis asyhadu tu apa? Kalau ada depan Rasulullah tak apalah. Kita berada, orang yang berada depan Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Kita kata betul Nabi ada depan kita. Ni Nabi kita tak nampak kan? Nabi dah kembali ke rahmatullah. Ya, sudah 1400 tahun yang lampau. Jadi sekarang ni kita naik saksi ni saksi apa? Itu yang kita nak tanya tu. Ya, bukan naik saksi kata Rasulullah tu
hanya semata-mata Rasul. Allah semata-mata Allah, tidak. Lebih pada tahu, lebih pada itu, jauh daripada itu lagi. Jadi makna asyhadu mengikut bahasa Arab, mengikut Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama besar Azhar, dalam bukunya Usulul Da'wah, saya ambil pada kitab tu lah, mengikut Dr. Abdul Karim Zaidan, dalam bukunya Usulul Da'wah terdapat 5 makna bagi perkataan asyhadu. Itu dia. Asyhadu tu ada 5 makna. Yang tu kita nak kena penuhi tu. 5 makna, 5 tuntutan itulah yang kita kena naik saksi betul-betul. Kalau tidak, pendusta. Kita ni adalah pembohong dusta. Kita naik saksi benda kita tak tahu. Naik saksi pada perkara yang kita sendiri tidak tahu saksi apa. Iaitu yang pertama sekali, a'tarifu. Bahasa Arab dikatakan asyhadu, maknanya a'tarifu, aku i'tiraf, atau aku mengakui. Itu dia. Bila kata aku i'tiraf, aku mengakui Allah itu Tuhan, kita kena kenal lah betul-betul i'tiraf itu. Pasal apa kita i'tiraf dia sebagai Tuhan? Kerana kita kenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka itulah adanya ilmu sifat 20. Ilmu sifat 20 inilah yang mengurai kepada kita, yang menjelaskan bahawa asyhadu itu adalah pengiktirafan kepada Allah sebagai Tuhan. Kenapa kita iktiraf Allah sebagai Tuhan? Kerana kita mengenali akan sifat-sifat Allah. Jadi ilmu sifat 20 itu adalah maha penting, menjadi syarat untuk iktiraf kita kepada Allah. Kalau kita tak kenal sifat 20, tak kenal Tuhan. Ketika Rasulullah berhijrah daripada Makkah ke Yathrib, sebelum namanya Madinah, Rasulullah dikejar oleh seorang Arab Quraisy, kafir Quraisy, Surakah nama dia. Surakah. Dia kejar Nabi, dia naik kuda, Nabi naik unta. Dia kejar Nabi, 3 kali jatuh tersungkuk. 3 kali dia jatuh tersungkuk. Kali yang ketiga tu tenggelam kaki kuda. Dengan dia tenggelam separuh dalam tanah. Maka dia minta doa kat Nabi. Dia kata, ya Muhammad, aku tak kejar kamu lagi. Tolonglah keluarkan aku. Mintalah kepada Tuhan kamu, keluarkan aku sekarang daripada bumi ini. Nabi pun minta kepada Allah, dia keluar. Kali ketiga bila dia keluar, dia merangkak pergi kat Nabi. Nampak tak? Merangkak, duduk di bawah, dia merangkak di tanah tu, dia berdiri, dia tengok Nabi. Ya Muhammad, saf rabbak. Wahai Muhammad, sifatkan Tuhanmu. Itu dia. Nampak? Apakah dia emas? Apakah dia perak? Apakah dia gangsa? Apakah dia permata? Turun surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turun surah tu. Terus dia faham dah. Turun surah tu dia faham. Terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nampak tak? Terus dia U-turn, dia balik Mekah. Sedap dia terus dia balik. Maka orang-orang kafir Mekah yang timbul tengok, dia tak kata apa pun. Dia kata tu dia, Surakah dah kena sihir Muhammad. Tapi tak dicakap apa. Maksudnya Surakah dah dapat kebenaran, sudah dapat hidayah, sudah kenal Rasul, sudah kenal Allah. Secara global dia kenal Allah. Allah itu adalah Ahad. Allah itu As-Samad. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu walam kufu wa ahad, tidak ada kufu, serasi, persamaan, bandingan, semisal, tidak ada. Kerana Allah itu adalah Ahad. Itu artinya Ahad. Jadi bukan batu, bukan besi, bukan tembaga, bukan emas, bukan permata, bukan benda, bukan makhluk, Jadi kita halusi dengan ilmu tauhid, dia bukan jirim, dia bukan jisim, dia bukan sifat, dia bukan arad, dia bukan jauhar. Itu dia. Ini adalah makhluk. 5 anasir ini makhluk. Jirim, jisim, arad, sifat,
jauhar. 5 ni adalah makhluk. Makhluk-makhluk Allah seluruh dunia langit dan bumi ini ada dalam 5 perkara tu. Mesti ada dalam 5 tu. Ya, ada yang jirim, ada yang jisim, ada yang sifat, ya, ada rupa, sifatnya ada bentuk, ya, dia ada fizik dia. Fizikal dia ada, ya. Kemudian dia ada dia punya apa? Arat dia, sifat-sifat dia, rupa dia ada, ya. Kalau ada batu, ada kerasnya. Kalau ada api, ada panasnya. Kalau ada air, ada basahnya, ya. Kalau ada angin, ada dinginnya. Kalau ada garam, ada masinnya. Kalau ada asam, ada masamnya. Kalau ada pahit, ada jadamnya. Nampak tak? Itu artinya arat. Jauhar, tak boleh bedah bagi atom, neutron, proton. Tak boleh bedah. Itu masuk dalam jauhar. Jauhar pula ada 2. Jauharul fard, jauharul murakkab. Ya, jauharul fard kita tak boleh bedah. Jauharul murakkab ada bom atom. Nampak tak? Dr. Albert Einstein boleh kumpul atom buat bom. Lepas di mana? Di Hiroshima. Lepas di mana? Nagasaki. Tapi atom tu adalah benda yang halus. Zarah, saya baca surah tadi kan, zarah tu adalah atom, benda yang halus. Proton, neutron, tak boleh bedah. Itu kita panggil jauhar. Makhluk juga, ya. Malaikat masuk mana? Malaikat masuk jisim. Jisim halus. Jismun latif. Apa dia? Cahaya. Kita empat ni tak ada kat malaikat. Tanah, air, api, angin, itu kita. Tanah, air, api, angin, ada jin pun ada. Tanah, air, api, angin, tumbuh-tumbuhan pun ada. Tanah, air, api, angin, binatang pun ada. Tinggal lagi yang mana dulu, yang mana kemudian. Kita duduk atas tanah, kemudian bawah pada kita sikit angin, bawah sikit air, bawah sikit api. Kita 4. Jin, api nombor 1. Nampak tak? Angin nombor 2, air nombor 3, tanah nombor 4, jin. Malaikat tak ada. Malaikat dia nur, cahaya. Dia bukan 4 ni. Dia bukan jisim, dia bukan tanah, dia bukan angin, dia bukan air, dia bukan api. Dia cahaya. Malaikat lain. Sebab itu malaikat dipanggil jismun latif. Satu jisim yang halus, yang kita tak nampak. Cahaya mana kita nampak? Terang, ya kan? Nampak bentuk cahaya? Tak ada. Tapi kita tahu ada cahaya pasti terang. Kita hukum ada cahaya, ya. Dia bukan satu bentuk. Dia tidak ada bentuk, tidak ada fizikal. Tapi dia wujud dengan terangnya begitu begini, ya. Ya kan? Itu dia kata tadi ini. Itu dia kenali sebagai, pertama sekali, a'tarifu. Kedua, ukhirun. Ukhirun, aku berikrar. Ikrar ni lagi berat ni. Ikrar ni seolah macam bersumpah, Aku ikrar dan aku berjanji. Itu dia. Itu makna asyhadu. Asyhadu, aku berikrar, aku berjanji akan taat patuh kepada Allah, akan mentauhidkan Allah. Nampak ya? Akan sujud sembah kepada Allah. Betul ya? Tak semua manusia buat kerja tu. Hatta orang Islam sendiri pun tidak penuhi tuntutan itu kan. Ikrar ya. Aku janji, aku berikrar bahawa Allah ada Tuhanku. Tapi tak sembah pun, tak sembahyang. Aku ikrar bahawa Muhammad itu Rasulullah, tak ikut Nabi pun. Majlis-majlis Nabi tak hadir. Nampak tak? Ya. Tak mau dengar hadis Nabi. Habis mengaku Nabi apa? Nampak Nampak tak pembohong tu? Inilah hakikatnya, kita nak faham ni. Ya. Kalau kita pecah hakikatnya pun kita tahu sejauh mana umat Islam betul-betul mempertuhankan Allah, ya, taat kepada Nabi dan ikut Rasulullah. Itu amannya yang ketiga. Yang kedua, akhirun, aku berikrar. Kemudian nombor 3, a'taqidu, aku beriktikad atau aku berkeyakinan. Aku beriktikad. Iktikad apa? Ya. Saya pernah ceramah di USM dulu. Student, ya kan. Masalah tauhid ni lah. Dia panggil saya buat ceramah sikit kepada student untuk menjelas. Saya tanya kat mereka, kamu yang di sini, student ni, penuntut ni semua i'tikad
I'tikad akidah apa? Saya tanya. I'tikad akidah apa? I'tikad dia kena ada akidah baru jadi i'tikad, ya. Akidah apa yang kamu anut sekarang? Seorang tak boleh jawab. Dia berkata apa? Akidah Islamiyah. Akidah Islam lah ustaz. Iyalah, akidah Islam tu banyak, ya. Semua ada akidah, ya. Semua ada kepercayaan. Orang kafir pun ada kepercayaan, nampak, ya. Serani pun ada kepercayaan. Tapi kepercayaan yang mana yang kepercayaan Tuhan terima? Sebab Nabi dia katakan, Inna bani Israel tafaraqat 72 millah. Bahawa sungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada dua kelompok yang besar dengan 70 cabang. 72. Wa taftariqu ummati ala thalath. Berpecah kepada umat aku, Nabi kata 3 lagi lebih pada serani Bani Israel. Berpecah umat aku kepada 3 wa sab'ina millah dengan 70 cabang. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Nabi kata, "Jom." Semua ada i'tikad. 73 tu ada i'tikad. Sama ada Bani Israel 72, sama ada umat Nabi 73, semua ada i'tikad. Tapi kulluhum finnar, Nabi kata semua masuk neraka. Illa millata wahidah, kecuali satu terlepas, Nabi kata. Nampak? Qalu wa ma hiya? Bertanya sahabat, yang mana terlepas ni? Yang satu tu. Yang satu tu saja terlepas. Nabi kata apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Dia panggil ikut aku dan ikut sahabat aku, ikut jamaah. Maka kesimpulannya, ahlus sunnah wal jamaah. Itu aja akidah kita. Akidah kita, tak akidah tuan-tuan, akidah saya ahlus sunnah wal jamaah. Oh, Syiah pun kata ahlus sunnah wal jamaah juga. Wahabi pun kata ahlus sunnah wal jamaah juga. Yang mana sunnah wal jamaah yang betul? Ya. Nah. Syiah dia kata dia sunnah. Kita pula kufur dia kata. Nampak? Wahabi pun kata sunnah wal jamaah. Kita dia kata sesat. Wahabi kata kita sesat. Betul, dia sembelih banyak ulama-ulama. Ya. Mufti Mekah kena sembelih, Mufti Madinah lari bersembunyi, Syekh Daud Al-Fatani lari pergi ke Taif. Nampak ya? Syekh Zainul Dahlan, ya, mufti Madinah dikejar nak bunuh pasal dia kata apa? Akidah kita salah. Depa betul, Wahabi kata. Ya, banyak ulama-ulama yang kena sembelih, kena tangkap, disembelih. Wahabi buat naya. Sebab dia kata depa betul, kita salah. Dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Mengaji sifat 20 sesat. Wahabi kata. Siapa mengaji sifat 20 tu sesat, kafir, boleh sembelih. Itu dia. Wahabi kata, ya. Tak dapat tidak kan? Itu faham dia. Tuhan duduk di langit, dia kata. Wahabi kata Tuhan ada di langit. Nampak tak? Ya. Ada tempat, Tuhan ada tempat. Barang siapa mengatakan Tuhan macam jisim, ada tempat, maka dia kufur. Batal dia punya syahadah. Nampak tak? Sebab Allah jadi macam makhluk, ada tempat. Ya. Sedangkan Al-Quran surah Syura mengatakan laisa kamitslihi syai', bahawa dia tidak ada sebarang persamaan dengan segala yang baru yang lain daripadanya. Maknanya kalau kita ada tempat, Allah tidak ada tempat. Kita berdiri, ya kan, dengan kaki, Allah tak ada kaki. Nampak tak? Kita berjalan dengan kaki, kita melihat dengan mata, Allah tak ada biji mata. Nampak tak? Kebetulan Tuhan buat kita bermata, bukan berarti kita Tuhan ada mata. Orang buat kursi macam kursi ke? Orang yang buat kursi meja tu, dia macam kursi meja ke? Kita kata dia macam kursi, betul tak? Silap lah. Orang buat rumah dia macam rumah ke? Orang buat kereta dia macam kereta ke? Ya? Orang goreng mi dia macam mi ke? Senang, very simple. Otak yang waras sudah boleh fikir. Maka tu Allah tidak sama dengan baru. Bila Allah buat yang baru, takkan Allah macam yang baru. Allah buat kita bermata, takkan Allah bermata. Allah buat kita bertangan, takkan Allah bertangan. Ya, macam kita lah yang kita sebut tadi ini. Ya. Kalau kita buat rumah, takkan kita macam rumah.
Hatta banyak benda yang kita buat tak sama macam kita. Kita nak buat robot macam kita, tak sama macam kita. Nampak tak? Kumpul semua saintis bijak-bijak, buat robot. Boleh macam orang tak? Tak boleh. Tak boleh dia macam orang. Nampak? Habis-habis hebat komputer, dia tak ada perasaan. Komputer mana ada belah kasihan. Komputer mana boleh kecoh. Nampak tak? Tak sama. Otak kita yang buat komputer. Nampak? Takkan komputer macam otak kita. Faham itu artinya laisa kamitslihi syai', maka tak dapat tidak. Itu i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itulah ada rumusan sifat 20 ni yang kita mengaji sifat 20 ni untuk menunaikan yang nombor 3 tu. I'taqidu, aku beriktikad dan aku berkeyakinan. Tak tahu boleh habis ke tak? Banyak ni. Duk ada 182 slide ni. Dia kena pi korang-korang pun 3 kali baru habis. 3 kali kena buat di sini kuliah. Hari ni tak boleh selesai. Dia tak kupas la tu apa lagi, tak kupas lagi tu. La tu belum habaq lagi apa dia. Kemudian yang keempat, a'lamu, aku berilmu. Aku ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu ketuhanan, syariat, zahir. Yang ada hari ni ilmu sifat 20 ya. Yang untuk kenal Allah hari ni yang ada sifat 20. Azhar pun pakai sifat 20. Azhar University pun pakai sifat 20. Sebab tak ada rumusan lain yang wujud di alam ilmu melainkan bangun 2 orang ulama besar. Dua orang ulama besar, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua tokoh ulama ini telah menggali daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka tersusunlah satu fan ilmu, suatu rumusan ilmu yang dipanggil ilmu sifat 20. Daripada ilmu itulah dikupas saji, diberikan pencerahan yang halusi, didetailkan, dibutirkan akan segala keperluan yang masuk dalam akidah yang melalui rumusan sifat-sifat Allah. Maka itu pengarang pensyarah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni Imam Ghazali, tapi yang syarah kitab tu Syekh Zabidi nama dia. Syekh Zabidi sebagai pensyarah kepada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dia kata apa? Iza utrika min ahli sunnati wal jamaah fal murad bihi asy'ariyatu wal maturidiyah. Itu dia. Sinonimnya apabila disebut al-sunnah wal jamaah, itu adalah rumusan-rumusan yang disusun karang, yang susun oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi akidah kita al-sunnah wal jamaah atas mazhab al-sunnah wal jamaah, di atas rumusan Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Ini akidah kita. Kalau ibadah kita apa ya? Akidah kita, kalau dari segi ibadat, akidah ini. Kalau akidah kita mazhab dia, mesti mazhab Asy'ari atau mazhab Maturidi. Kalau ibadah kita, mazhabnya mesti Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hanbali. Betul tak? Sebab mereka ni lah yang gali, yang cabut kalau istinbat daripada Al-Quran dan Hadis, menyusun jadi satu ilmu fan yang kita senang nak beramal. Macam mana Nabi semayang? Imam Syafi'i tunjuk, Imam Hanafi tunjuk, Imam Maliki tunjuk, Imam Hanbali tunjuk. Macam mana Nabi semayang? Macam mana Nabi berakidah? Akidah apa Nabi? Imam Abul Hasan Asy'ari yang tunjuk, Imam Abul Mansur yang menunjuk. Nampak? Tasawuf Nabi, ikhlas Nabi, waraknya Nabi, zuhudnya Nabi, takutnya Nabi, syukurnya Nabi, sabarnya Nabi. Siapa tunjuk? Imam Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Dialah orang yang pertama merumus daripada Al-Quran, daripada hadis, apa dia yang dikatakan syukur. Ambil daripada Nabi ya. Jadilah fan satu ilmu dipanggil ilmu tasawuf. Maka itulah kita kena ada mazhab. Mazhab ni ulama yang bawa ilmu daripada Nabi. Kalau kita tak ikut mazhab, kita ikut siapa? Kita tak jumpa Nabi direct, kita jumpa Nabi terus. Rasulullah mengajar kepada sahabat. Sahabat yang paling banyak hafal hadis
iaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia adalah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Dia turun kepada anak murid dia. Nampak tak? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah pula menurunkan hadis-hadis itu kepada Malik ibnu Anas. Malik ibnu Anas pula menurunkan ilmu-ilmu itu kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pula menurunkan hadis-hadis itu kepada Ahmad ibnu Hanbal. Sampailah kepada ulama-ulama ustaz-ustaz kita hari ini yang dapat hadis. Jadi maknanya bukan melalui akal fikiran mereka sendiri, bukan dengan otak kepala sendiri, tapi melalui jalur-jalur yang sahih daripada Rasulullah. Sama juga Imam Al-Hasan Asy'ari, akidah Nabi itu macam mana? Maka diambil daripada Quran dan hadis. Ada sifat-sifat dalam Quran. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Hadid. Dia yang awal, dia yang kemudian yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Silakan muadzin dulu, azan dulu, kemudian kita sambung balik. Silakan. Baru tang ni azan. Bila nak habis? Tak apa, pelan-pelan tak apa nah. Kita ulang lagi sekali kan. Nak kedua apa? Kena kita buat lagi. Kesempatan kita bawa insya-Allah 1 jam lebih sikitlah kita boleh insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. ولا حول لا حول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلال الله مرتضى سيدنا فضيلة شباب حمدا لله والصلاة والسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد a'lamu aku ilmu dan aku mengetahui. Ilmu sifat 20. Jadi kita mengucap rukun syahadah, bila kita asyhadu tu kita ada ilmu sifat 20. Sifat ada ilmu ketuhanan, ilmu akidah, ilmu ma'rifah, ya, ilmu kalam, semua namanya. Yang kelima, ubayyinu. Aku menyatakan dalam bentuk sikap. Itu kita kena zahirkan dalam bentuk amalan. Dah mengaku kata Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi sebagai Rasul, maka kita kena zahirkan dalam bentuk amalan. Maka itu adalah ibadat. Nampak tak? Dan aku beribadat. Maka kenalah sembahyang, puasa, zakat, haji dan berbagai lagi perintah Al-Quran, amar ma'ruf, nahyu munkar, semua kita kena laksanakan. Sebab yang masuk makna asyhadu tu ubayyinu. Aku menyatakan dalam bentuk sikap, dalam bentuk amalan, dalam bentuk praktikal. Itu artinya ubayyinu. Ya? Faham Baik.
Jadi apabila kelima-lima maknanya kita masukkan dalam terjemahan dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu, maka makna panjangnya ialah sebagian berikut. Aku mengakui, aku berjanji, aku berkeyakinan, aku mengetahui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu makna yang panjang. Lagi, dan sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah, dan selalunya aku nyatakan dalam bentuk tindak tanduk dan perlakuanku dengan mentaati Allah dan Rasul dalam kehidupanku. Pertama, a'tarifu, aku i'tiraf atau aku mengakui Nabi Muhammad itu Rasul yang benar. Sama seperti kita akui seorang doktor pakar. Doktor pakar kata apa, kita ikut. Encik, pada mula hari ini encik tak boleh makan garam tau. Ikut. Pasal dia pakar, kita iktiraf, betul tak? Yang katanya pakar ni, maka aku kena ikut ni. Tapi Rasulullah, Allah pakar yang hakiki, kenapa kita tak ikut? Doktor pakar pun ada salah kan? Banyak kan doktor pakar buat salah kan? Bagi ubat lain, bagi pencerahan lain, menyebabkan jadi masalah penyakit pula. Salah bedah, bedah pergi tinggal gunting dalam perut. Nampak tak? Itu pakar tu. Nampak tak? Kita ikut, tapi Allah Rasul pakar kita tak ikut. Nampak tak? Allah Rasul tak pernah silap. Allah tak silap, Nabi pun tak silap, tapi orang tak ikut. Nampak ya? Jika seorang doktor pakar oleh masyarakat atau orang ramai, maka biasanya kita akan akur dan patuh dengan nasihat pakar tersebut. Nasihat pakar akan dipatuhi kerana kepakarannya. Segala suruhannya akan kita lakukan. Contohlah, kalau manusia ni. Dan pantang larangnya akan dijauhi. Demikianlah sikap seorang apabila berhadapan dengan pakar. Tetapi sayangnya, mengapa umat Islam yang sudah iktiraf atau membuat pengakuan terhadap Allah dan Rasul, kita lihat masih tidak patuh kepada Allah dan Rasul, padahal Allah tidak pernah berbuat salah dan Rasulnya pula maksum, tidak pernah tersilap. Sedangkan doktor walaupun pakar bagaimana pakarnya, dia pasti pernah tersilap menentukan ubat bagi pesakitnya. Dia ini silap kita ya. Kedua, kita letak sebagai akhiru, aku berikrar, aku berjanji. Di antara janji kita anak cucu Adam kepada Allah ialah tidak akan mematuhi syaitan, sebab dia adalah musuh kita yang nyata. Firman Allah, bukankah aku telah berjanji dengan kamu wahai anak cucu Adam, agar kamu jangan menyembah syaitan? Sungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Tiap-tiap kami kita baca surah ni, dia tak? Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni. Kenapa habis sikit ayat tu? Sambung sikit wa an i'buduni. Dan tak kamu ibadat, taat kepada aku. Itu makna di sini yang kata tadi, bukan katalah aku berjanji kamu, tiap-tiap kami baca. Tapi sayang kita baca bagi ke orang kita tidak hayati makna dia. Sedangkan ayat itulah satu di antara ayat 16 ayat dalam Yasin, ada 16 ayat sehingga jadikan Yasin itu jantung Al-Quran. Sama juga macam jantung kita, dia ada 16 urat. 16 urat besar tahu ada dalam jantung kita ni. Ya. Dia belok 3 dia belok cukup. Nampak yang besar kali tercungap-cungap kita kan. Kena buat bypass. Ada 16 urat besar jantung kita. Tuan-tuan Maka tu Yasin pun ada 16 ayat yang menjadikan Yasin tu jantung Al-Quran. Salah satu ayat ni lah. Tu ada bab lain kali kita boleh tunjuk. Maka itu bila kita sampai baca Yasin, bila baca Yasin sampai kepada salamun qawlan min rabbir rahim, ulang 16 kali. Ulang 16 kali. Bila baca Yasin sampai tang ayat, setiap Jumaat baca nak kita buat tahlil kan. Bila sampai tang salamun qawlan min rabbir rahim, ulang 16 kali. Nanti orang tanya siapa kena ulang.
16 ayat dalam surah Yasin itulah yang menjadikan Quran Yasin itu jantung Al-Quran. Sama lagu jantung kita ada 16 urat besar. Itu dia. Faham tak? Orang perhati kan yang kita persiapan 16 kali ya. Nanti orang tanya kan, persiapan 16 kali. What so special di situ 16 kali ya? Ya, kerana salah satu daripada ayat 16 tu ayat ni. Inilah jantung dia. Nampak tak? Kita kena ada di jantung kita ni ketaatan kepada Allah. Jangan kamu mentaati kepada Allah, jangan kamu taati kepada syaitan. Dia adalah musuh kamu. Syaitan ni bukan jin tau. Bukan. Jangan salah faham pula. Pergi kata jin nak tahu. Jin pun takut syaitan juga. Jin macam kita juga. Jin yang beriman kepada Allah, jin Islam, dia pun takut kepada syaitan. Dia pun sembahyang baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jin baca. Betul tak? Syaitan ni makna sebarang bentuk. Dia ada syaitan ni ada empat. Syaitan ni ada 4. Ni saya kupas lah. Ya. Pertama, makhluk-makhluk halus yang kufur kepada Allah, jin kafir. Ya. Kedua, manusia-manusia yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, syaitan. Yang ketiga, dunia yang keji. Nampak tak? Dia ada 5 dunia keji pun ada 5. Sebab itu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, bagi kami dunia yang hasanah. Dunia yang rosak kami tak mau. Dunia yang rosak ada 5. Buka surah, dalam surah apa? Dalam surah Hadid juga pada ayat 22. Surah lupa Ustaz di mana dalam tu ada sebut, Allah Ta'ala sebut terang-terang jelas bahawasanya dunia ini ada 5. Pertama, dia ni hanya sebagai main-mainan. Main-main dunia ni. Hari ni dia bagi kita kaya, besok dia bagi kita miskin. Nampak? Dia main dah. Hari ni kita bagi sihat, besok dia bagi kita sakit. Nampak? Dia dunia Hari ni dia bagi kita lapang, besok dia bagi kita sesak nafas. Dunia tak pernah janji yang betul. Dia main-main kita. Hang main dengan aku dunia. Nampak? Mula hang tarik aku sungguh-sungguh kepada jalan kepada kemewahan, lah ni hang tarik aku turun pula. Hari ni dia panggil kita, besok dia lupa kita. Nampak? Kita sakit, dia lupa kita. Terlentang tempat tidur, tidak buat apa, dan dia lupa kita, dia tak mahu kita dah. Nampak tak? Kita tengok aja dunia keliling, dia tak buat apa. Dia main-main, dia hanya sebagai senda gurau, dia sebagai perhiasan, dia hanya sebagai apa? Meningkat, menambahkan, lebih kepada menambah. Dan yang kelima sekali, dia adalah semata-mata memperdayakan kita. Ad-dunya mata'ul ghurur, Nabi kata. Dunia itu sentiasa memperdayakan kamu. Tuhan buat dunia sendiri, dia tahulah. Dia buat dunia, dia bagi habaq kat kita. Aku buat dunia untuk kamu ni hanya semata-mata untuk mengambil yang baik, supaya kamu akan balik kepada aku, ada aset untuk bawa balik. Nampak tak? Melalui wang ringgit boleh buat kebajikan. Melalui kesihatan boleh buat kebajikan. Sebab Nabi kata orang lupa 2 perkara. 2 perkara orang lupa. Banyakkan orang dia lupa, ghalid. Ketika dia sihat, ketika dia aman, lupa. Betul tak? Itu dia lah. Maka itu satu contoh. Kedua, malahan sejak alam roh lagi setiap insan telah berikrar bahawa Allah ada Tuhan mereka. Oleh itu, bukankah setiap janji wajib ditepati? Berapa banyak umat Islam yang telah mengucap dua kalimah syahadah tetapi lalai mentaati Allah dan Rasulnya? Bukankah mungkir janji itu salah satu sifat orang-orang munafik? Nampak? Maka tu kita kena ambil faham. Kalau kita tengok balik, Allah Ta'ala janji dengan kita kan, kita bawa ayat dia. Kita janji di alam roh, di alam arwah kita janji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buka tunjuklah sikit, tuan-tuan tengok Ini ayat dia. Saya baca ayat tu, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Ini ayat dia. Yang ni tuan-tuan, kita semua manusia dan jin, dia ada hubung kait dengan ibadat haji. Hubung kait ibadat haji. Iaitu semua hidup
kita kena buat sekali haji, wajib sekali. Pasal nak tunaikan hak ni, tuntut ayat ni. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Al-A'raf ayat 172. Tentu ada tafsir di rumah, buka Al-A'raf ayat 172. Makna dia apa? Tu kita tengok ya, ini makna. Dan ingatlah wahai Muhammad, kita lah, ketika Tuhan kamu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun daripada tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Mereka semua jawab, benar, engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Nampak? Ya. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak beri peringatan tentang hakikat tauhid. Ini menunjukkan kita sebelum kita masuk jasad kasak ni, masih ruh lagi. Ketika dalam keadaan kita dalam keadaan ruh, semua manusia dan jin dalam keadaan ruh, kita sedang tawaf mengitari arash. Arash Allah. Arash ni kita boleh sama lagu markas, headquarters. Kalau kerajaan kita Putrajaya lah, langit bumi ni dia ada dia punya headquarters sendiri. Nama dia Arash. Ya. Arash ni siapa pun tak disambut, tak dismasuk, tak boleh. Hatta Nabi pun tak masuk Arash ni. Nampak tak? Ya. Nabi hanya tengok duduk ya. Arash itu adalah markas pemerintahan Allah. Sebab Tuhan kata dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Rahman bersemayam di Arash. Jadi Wahabi kata Tuhan ada di Arash. Itu silap lah tu. Bersemayam ni artinya berkuasa. Makna bersemayam tu berkuasa di Arash. Arash tu headquarters. Langit bumi kita berjalan hari ni di bawah jentera Arash. Order semua datang daripada Arash. Tadbir datang daripada Arash. Nampak tak? Susun jalur dunia ni datang daripada Arash. Gerak-geri tanduk ni sampai kita punya nadi, degupan jantung, denyutan nadi kita juga datang daripada Arash. Bukan boleh buat sendiri. Datang daripada Arash. Ya. Maka kita ruh ni kita tawaf Arash. Tu dia. Bila punya tawaf Arash, sambil kita tawaf, kita dapat melihat Tuhan. Dan kita cukup kenal Tuhan. Manusia sudah kenal Tuhan, cukup punya kenal. Dalam satu tempoh yang Allah saja mengetahui, berapa lama Allah saja mengetahui, sampai ketika Allah akan turunkan kita ke bumi, bersarungkan tubuh kasar ni. Maka roh-roh itu diambil satu persaksian dulu. Sebelum Allah nak lepas roh tu turun, Allah tanya kat roh dulu, alastu bi rabbikum, apa aku ni Tuhan kamu? Dah lama tawaf ni, semua naik saksi. Ya. Qalu bala syahidna, berkata semua roh jin dan manusia, kami naik saksi dan kami pertuhankan kamu. Jadi bila turun ke bumi, lupa. Masuk tubuh kasak ni dah lupa. Sebab tu Allah hantar Rasul peringat balik. Allah bawa turun kitab peringat balik. Nampak tak? So kita kena reverse balik kepada Allah. Masa tu kena ada mati, U-turn balik kepada Allah. Jadi mati itu hamba patah balik kepada Allah. Tuhan ambil pasti balik. Dulu hampa dah mengaku aku Tuhan, aku hantar bagi turun ke bumi. Sekarang hampa nak balik mereka aku nak tanya juga dalam kubur. Nampak tak? Mula-mula masuk kubur, itu batas awal masuk kiamat. Muhyiddin Ibn Arabi kata, kita turun liang kubur tu, itulah awal kiamat bagi kita. Jangan tunggu langit runtuh lagi. Nampak tak? Muhyiddin Ibn Arabi, ya, seorang ulama besar, dia kata apabila orang tu masuk liang, dia sudah menempuh kiamat. Tak patah balik dah. Maka itu awal-awal akan ditanya dulu. Malaikat mai tanya kat kita, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dulu hang mengaku dah. Nampak tak? Maka tu 60 tahun 70 tahun umur umat aku, Nabi kata,
Umat aku punya umur 60-70 tahun. Kalau buat PhD boleh buat 15 kali. PhD boleh buat 15 kali tau kalau umur 60. Nah, belajar sifat 20 tak lama mana, sikit je. Pasal apa hang tak mengaji? Nampak tak? Aku tanya man rabbuka hang tak tahu. Itu dia. Aku bagi satu tempoh yang cukup lama. Bila mengaji? Tak mengaji. Yang beratnya tadi dia kata bid'ah pula Nabi tak ajak sifat 20. Itu dia. Nampak tak? Dia kata bid'ah pula lagi. Ya? Itu dia nak. Subhanallah. Inilah. Maka tu kalau kita tak kenal Allah, tak kenal sifat Allah, sembahyang kita pun tidak sah. Itu dia. Nak buat bagi. Tak sah sembahyang. Hang sujud siapa? Hang sujud orang tak kenal. Hang sujud zat yang hang tak kenal. Ya? Habis nak kata Allah Maha Besar tu apa dia? Allah Maha Besar, besar mana? Besar langit? Kacau. Besar bumi? Kacau. Besar pada aras? Lagi kacau. Nampak tak? Sifat Allah, sifat-sifat itulah yang kita kena kenal sehingga kita boleh akui Allahu Akbar. Aku tahu ya Allah Engkau Maha Besar. Kerana aku kenal sifat-sifat. Ada sifat-sifat Allah yang tertentu yang wajib kita kenal. Melalui sifat-sifat itu baru kita akan zahir suatu rasa dalam diri kita bahawa kita adalah hamba-Nya dan Dia adalah Maha Besar. Allahu Akbar. Faham? Semasa kita mula Allahu Akbar, maka di sini disebut ayat ni pertama, kita melaksanakan perjanjian syahadatan. Pertama, menerima dengan sepenuhnya syariat Allah, tauhid at-tasyri', firman Allah Taala, أفغير دين الله يبغون وله الأسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Patutkah sesudah mengakui, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah? Banyak yang kufur. Padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela atau terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Itu dia. Tuhan tuntut balik kita. Sesudah pada mengaku kata Allah tu Tuhan di alam arash dulu, kemudian sekarang hampa cari agama lain, maka tu wajar orang-orang kafir. Siapa yang kafir kepada Allah, Allah akan azab dia, bakar dia sepanjang hayat, tidak ada ending, tidak ada kesudahan. Nampak tak? Orang-orang kafir, kerana Allah dah bagi keterangan yang begitu jelas, penjelasan yang jelas, tetapi mereka masih kufur kepada Allah, masih tidak percaya kepada Allah, mati dalam kekafiran. Maka apa nak taruh lagi? Ya, patut mereka ini wajar, patut mereka ini diazab selama-lama. Itu kita masuk balik tadi ni kepada bab yang kita mengaji tadilah, ya. Tengok balik pada awal tadi. Ya, jadi makanya kalau kita buat kesimpulan, ya, ayo mari kita sungguh memperdalamkan perkara ini. Masih belum kita penuhi rukun syahadah dan dia melaksanakan Tuhan dua kalimah syahadah. Ya, kehidupan banyak umat Islam yang mengucap kalimah syahadah tapi belum lagi menunaikan segala haknya. Maka tak dapat tidaklah. Ayo marilah kita bersungguh-sungguh dalam persoalan ini, kerana dua kalimah syahadah inilah hanya satu penebus daripada siksa neraka Allah. Inilah dia punya pecahan. Makna asyhadu tu dia ada 5 di bawah. Yang pertama, asyhadu artinya a'tarifu, aku i'tiraf engkau sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Asyhadu yang kedua, a'lamu, aku ada ilmu, aku mengaji sifat 20, aku mengaji ilmu tauhid, aku kenal Tuhan. Yang ketiga, i'taqidu, aku beriktikad, aku yakin, aku berimani dan aku percaya. Nampak tak? Dan yang keempat, ukhiru, dan aku ikrar, sumpah, ikrar, aku nak taat, aku nak patuh, aku tak akan bantah, aku tak akan lawan, aku tak akan tegah lain daripada apa yang Tuhan suruh. Dan akhir sekali, ubayyinu ni masuk dalam tauhid ubudiyah. Ya, kemudian kita tunjuk sikit bab tauhid ni, lepas tu kita tangguhlah
Istanbul banyak lagi ni. Kita tak dapat nak tunjuk semua. Jadi insya-Allah saya akan bawa kepada tuan-tuan penjelasan itu dengan lebih lanjut lah ya. Sambung. Kena bawa lain ya insya-Allah. Ya insya-Allah. Ya. Ya, insya-Allah ya. Kita tengok dulu konsep tauhid ya. Kita kena ada bahagian tauhid ni, kita kena faham pecahan tauhid. Ini secara kasar ni. Ni semua ni kena mengaji ni ya. Pertama tauhidul wujud, mengasahkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tauhiduz zat, mengasahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tauhidus sifat, mengasahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tauhidul af'al, mengasahkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita panggil tauhid rububiyah. Itu dia. Ini tauhid rububiyah. Yang ni ada dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ni doa ni. Kalau kita tak faham yang ni, baca kosong, tak ada apa. Puja-puji kepada Allah, Tuhan yang mentadbir, Rabb sekalian alam. Rabb sekalian alam. Dia kena ada 4 ni. Pertama, kita kena mengasahkan kewujudan Allah. Yang sebenar-benar wujud hanya Allah. La maujuda illallah. Itu dia. Sembahyang tarawih kita baca zikir di belakang kan. Baca balik kena moreh, habis lupa. Apa dia la maujuda illallah ni, apa dia? Tu je tanya aku tu imam. Tu imam kata aku tak tahu. Nampak tak? Nutuk nenek kita semua duk buat lagu tu. Habis tarawih, ya Latif, panggil ya. Ya Latif, ya. Duk zikir gitu kan. Kemudian la maujud, la ma'bud, la maqsud, la azim. Apa hang kata tu? Depa kata kita buat. Habis tarawih, habis puasa, masjid tak main tu dah. Nampak tak? Tapi la maujud illallah. Maujud apa? Ini kita tahu. Tauhidul wujud, kena tahu tauhidul zat. Zat Allah macam mana? Zat kita zat apa? Zat Allah zat apa? Zat Allah zatil mutlak, zat kita zatil muqayyad kita. Nampak tak? Zat Allah zatil hakiki, zat kita zat apa? Zatil majazi kita. Tu dia. Dia kena mengaji sampai begitu lah. Yang ketiga, tauhidus sifat, mengenal sifat-sifat Allah. 99 nama ada. Sampai 99 nama tak kenal sifat Allah ya. Yang keempat, tauhidul afal. Semua perbuatan-perbuatan ini datang pada satu perbuatan-perbuatan Allah. Allah saja yang benar-benar ya memegang semua perbuatan. Itu tauhid rububiyah. Kita ambil umum ya. Kemudian tauhidul ibadah. Yang ni yang kata tadi ni kita kena bukti dalam bentuk amalan. Sesudah kita akui Allah sebagai Tuhan, ikrar, i'tikad, yakin dengan ilmu ya, kita kena ubayyin itu maknanya kita kena buktikan dengan amalan. Maka tu kita kena pertama tauhidul ibadah. Sebab tu tauhid ibadah ni boleh masuk syurga. Tak ada tauhid ibadah ni tak ada syurga. Sebab Tuhan sebut, "Fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, tak teringin tak apalah. Barang siapa yang teringin nak jumpa Tuhannya, ya, nak masuk syurga, hendaklah beriman dan beramal soleh, jangan mengutuhkan dalam peribadatnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil tauhidul ibadah, ikhlas.
Nak ikhlas, kena mengaji ilmu tasawuf, tuan-tuan. Ilmu sifat 20 tak ajar. Ilmu tasawuf yang ajar ikhlas. Ilmu fiqah tak ada, ilmu tauhid tak ada ikhlas. Kena pergi menghadap tok guru yang mengajar ilmu tasawuf pula. Tak ada. Sini ada mengaji tasawuf. Ada program kuliah kita ke? Tak ada lagi, belum ada lagi. Kena cari guru lah. Cari satu guru yang boleh mengajar ilmu tasawuf masjid kita. Ya, bagi lepas taksir supaya anak-anak qaryah besok tidak disoal tanya oleh Allah. Nampak? Anak-anak qaryah besok tanya, depa tak panggil pun masjid, tak bawa pun satu guru tasawuf, mana kami tahu? Tu dia. Jenuh orang masjid kena tanya, kena jawab. Itu AJK punya kerja. Yang tu dah peranan AJK, tuan-tuan. Bukan takbir masjid saja. Cari guru tasawuf mengajar ni supaya qaryah kita semua ikhlas. Qaryah ada sabar, qaryah ada syukur. Itu dia. Qaryah boleh khusyuk sembahyang. Tak ada tasawuf macam mana nak khusyuk? Kena wajib kena cari guru. Guru tauhid kena ada, guru fiqah kena ada sini. Cari guru-guru yang boleh mengajar fiqah, cari guru yang boleh mengajar sifat 20, cari guru yang boleh mengajar ilmu tasawuf. Isi fardu ain itu dulu. Supaya lepas taksir kita kepada qaryah. Nampak tak? Itu yang paling wajib. Supaya anak-anak qaryah ada tiga-tiga ilmu ni. Depa tak main tu depa punya bab. Besok depa ni kena tanya, pasal apa hang tak kenal Tuhan? Nak kata masjid tak cari guru, ada. Pasal apa hang tak pergi? Nampak tak? Tuan-tuan boleh faham InsyaAllah cari 3 guru tu 3 ilmu ni kena ada di sini. Habis. Itu tauhid dan ibadah dia panggil. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita ibadat kita Tuhan tak terima lagi. Tauhidul qasdi wal iradah. Semua hajat kita, permohonan kita, semuanya mestilah hanya kepada Allah, dan Allah saja yang boleh menyelesaikan masalah kita, yang boleh memberikan pertolongan kepada kita, yang memberikan kelepasan kepada kita, yang membukakan keringanan kepada kita, yang menghamburkan segala rahmat nikmatnya kepada kita. Ini tauhidul qasdi wal iradah. Jangan bergantung pada orang, jangan gantung pada makhluk. Bergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Maka dia panggil qasdi wal iradah. Ada dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kena ulang satu hari. Nampak tak? Akan dikau kami sembah ya Allah, akan dikau juga kami mohon pertolongan. Habis minta kat manusia tolong apa? Dia ada istighasah nama dia. Istighasah ni minta tolong kepada orang. Isti'anah minta tolong kepada Allah. Nampak tak? Okey. Istighasah ni pergi jumpa doktor sakit. Doktor, saya tak tahu lah badan saya panas 2-3 hari ni, saya ingat saya demam. Tolong rawat saya Ustaz Tolong bagi ubat. Takat tu yang boleh kan? Itu panggil istighasah. Tolong bagi sembuh, tak boleh. Sembuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak tak? Itu dah. Itu kita kena faham Maka tu Leonardo da Vinci, dia tulis dalam bahasa Perancis lah, tapi terjemah dalam bahasa orang putih. Leonardo da Vinci kata apa? What money can buy? Duit boleh beli apa? Biarlah, can buy everything, but not everything. Tengok bunyi lain sikit lah. Money can buy medicine but not cure. Tengok dia pilih lah. Medicine istighasah, pergi kat doktor minta ubat, but not cure, bukan sembuh. Sembuh duit tak boleh beli, Allah aja boleh bagi. Nampak? Siapa bagi? Leonardo da Vinci. Dia ada kitab, dia Kristian Ortodoks, dia ikut kitab Taurat asli. Leonardo da Vinci ikut kitab Taurat asli tu. Sebab tu hang tuah pergi jumpa dia. Nampak? Hang tuah pergi jumpa dia, Leonardo da Vinci dia kata what money can buy. Nampak tak? Tajuk dia. Duit boleh beli apa? Money can buy medicine but not cure. Nampak? Money can buy house but not home. Money can buy religion but not salvation. Money can buy bed but not sleep. Money can buy food but not appetite. Nampak ya? Money boleh beli rumah tapi bukan home. Home tu mana kata keamanan, ketenangan, tak boleh beli. Nampak tak? Duit boleh beli katil, king, queen katil boleh beli besar-besar,
70,000, 80,000 katil boleh beli. Tidur tak boleh beli. Pergi kat kedai furniture tanya, "Okey, saya mau beli itu katil letak kepala lena." "Saya pun tak lena tahu kau 1 bulan ni barang tak boleh jual." Tahu tak? Nah. You beli katil sudah, itu tidur 5% lah. Tak mau tidur, tak mau tidur. Nampak tak? Tak boleh beli tidur. Lena tak boleh beli, tuan-tuan. Ya. Kita kena minta kepada Allah. Ya. Ketenangan tak boleh beli. Allah saja boleh bagi. Jadi maka itu kalau nak semua ni kena hampir dengan Tuhan lah. Kita kena dekat dengan Allah baru boleh dapat semua ni. Maka itu hanya ada dalam sembahyang. Hanya dalam sembahyang kita boleh minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua ni kita minta kepada Allah. Aku minta kesembuhan ya Allah. Ubat ada. Nampak tak? Ya, doktor ada. Tapi sembuh tak ada kat depa. Ada pada kamu ya Allah. Itu artinya tauhid qasdi wal iradah. Nampak tak? Maka itu kalau sembuh jangan kata doktor bagi sembuh. Allah yang sembuhkan. Ya. Nak minum ayak, tiap-tiap kali minum ayak, tuan-tuan, ambil ayak, minum bila-bila, baca ni lah. Ini saya bagi tip lah. Ya. Minta Nawaitu syifa. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Boleh ingat? Nawaitu syifa. Aku mohon syifa, ubat. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Amin wa ya, insyaallah sembuh. Kalau Tuhan bagi sakit pun dia akan bagi sakit jugalah, pasal sakit ni ada pasal, dan dia juga akan bagi sembuh. Jangan bimbang. Nampak ya? Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Insyaallah tuan-tuan. Ya, kita dapat berkat Nabi kita Muhammad SAW, kita akan dapat sembuh. Nak tahu kata Nabi sebagai penyembuh, baca doa, selawat, qulubiyah. Dalam selawat qulubiyah tu menjelaskan, mentafsirkan Nabi itu sebagai membawa berkat di atas kesembuhan dan ubat. Nampak tak? Nabi itulah pembawa berkat. Ya, bukan Nabi penyembuh. Berkat. Berkat tu atau amal ibadat, zikir dan sebagainya. Itu dia kata. Ya, kemudian tauhidut tasyri'. Kita kena pakai hukum Allah, kena jalan hukum Allah semua. Jangan tolak, jangan sekutu, jangan tambah, jangan kurang, jangan ubah sesuai. Hukum Allah satu-satu, jangan ubah. Yang ni kita kalah. Yang ni kita kalah. Ya, hukum-hukum Allah kita tak jalan. Nampak tak? Ya. Kekuatan hukum Allah 355 dalam parlimen. Nak buat apa? 355 parlimen. Itu peruntukan untuk mahkamah syariah. Cakap tu ya. Tak boleh penjara lebih daripada 3 tahun. Tak boleh denda lebih daripada 10,000. Nampak tak? Tak boleh jil sepanjang hayat. Tak ada hukum gantung, tak ada hukum pancung, tak ada. Ini kita tak. Tauhidul tasyri' tak ada. Kita tak amal, kita tak bawa, ya. Tak sampai. Kita pakai hukum kita sendiri, hukum otak kita sendiri kan. Ini yang kita salah. Jadi kita belum tauhidkan Allah lagi. Tauhid ubudiyah ni tak sampai lagi. Nampak tak? Sebab banyak hukum Allah yang kita tak jalan. Inilah tauhid kumpulan dua. Ini dipanggil tauhid apa? Uluhiyah. Dua dia. Ini semua insya-Allah kita akan tengok, akan datang, kita akan jelaskan balik semua ni secara halusi, secara lebih mendalam. Kita akan fahamlah dua kalimah syahadah yang kita mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita akan bawa begitulah ya. Banyak ni nak terang ni, bukan sikit dah, terlalu banyak ya. Okey. Itulah ya. Baik. Aku qauli hadza, astagfirullahal azim. Kita tangguh dulu tuan-tuan, dan kita akan sambung nanti satu ketika lagi lah. Pada akan datang kita akan sambung insya-Allah.